Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat di dalam Malam Mistik Bro Fi. Okey, pada malam ini Brother Fi, kisah yang pertama yang akan Brother Fi kongsikan ini datangnya daripada Osman BK dan diolah semula kisah ini daripada Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Lembaga Merah, Lembaga Bermata Merah di Dahan Mempelam. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pembaca. Malam ni saya akan kongsikan kisah yang dikongsi oleh Tuan Osman BK. Banyak kisah yang beliau kongsikan kepada saya. InsyaAllah saya akan kongsikan satu persatu dengan anda. Tuan Osman BK merupakan seorang yang sangat banyak pengalaman. Beliau adalah veteran TLDM dan pastinya sangat banyak pengalaman yang beliau lalui sepanjang tugasnya. Alhamdulillah, beliau sudi kongsikan pengalaman seramnya bersama kita semua. Terima kasih banyak Tuan Osman. Saya terharu sangat sebenarnya kerana orang sehebat Tuan sudi berkongsi kisah dengan saya. Untuk makluman anda semua, saya sangat mengagumi anggota tentera kerana mereka sangat berani dan sangat banyak jasa. Apatah lagi anggota veteran yang sudah pasti ada 1001 pengalaman sepanjang kerjaya mereka. Sekali lagi, terima kasih banyak Tuan Osman kerana sudi memilih saya untuk berkongsi kisah Tuan. Okey, kita tak buang masa. Ayuh sama-sama kita baca perkongsian beliau. Assalamualaikum. Ini sekadar untuk di-share pengalaman saya. Bila staf-staf yang bekerja di bangunan B0 bercerita ada keganjilan berlaku di situ, aku tidak percaya. Pada satu hari, ketika waktu tengah hari yang sangat sunyi sebab orang balik lunch, aku bersendirian sambil baring di sofa bilik rehat. Sunyi dan mengelamun sendirian. Tiba-tiba terdengar di bilik air seperti ada orang mandi membuka shower. Buka shower Ish, siapa pula gerangan yang mandi di tengah hari begini? Aku mengeluh sendirian. Setahu aku, semua staf sudah keluar dari bangunan tersebut untuk lunch. Kerana inginkan kepastian, aku bangun dan menuju ke bilik air wanita. Menjenguk dan tiada sesiapa pun yang menggunakannya. Lantas ke bilik air lelaki pun sama juga. Justru itu, aku kembali ke sofa untuk berbaring semula. Baru nak duduk, bunyi berdehem kedengaran dari bilik air. Seperti suara wanita gamaknya. Malas nak layan jadi aku teruskan pembaringan. Tapi yang teruk ni lah, benda tu boleh mengekek pula dalam bilik air. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Itulah tempat kerja aku di ... di Perak. Sebuah depot penyimpanan segala jenis peluru dari yang sebesar misil MM39 sehinggalah peluru pistol. Satu kawasan yang luas dan jarak antara satu bangunan kerja ke bangunan yang lain puratanya sejauh 300 meter. Luas tempat dia. Tersembunyi di celah-celah kawasan yang berbukit bukau. Di bangunan tempat kerja aku ni ada seketul batu besar yang tidak boleh diubah dari sejak tempat ni dibangunkan sekitar tahun 1975 hingga 1980. Dulu kawasan tu memang berbukit dan ia ditarah agar strategik kedudukannya. Itu belum termasuk bangka penyimpanan peluru TLDM yang berpuluh jumlahnya dan berpagar. Ada beberapa pagar yang perlu dilalui untuk memasukinya. Satu malam, aku bertugas
di bangunan yang sama, B0, nama tempat dia lah. Pada siangnya, ada staf memberitahu suis lampu mungkin rosak kerana setiap kali off untuk beberapa minit kemudian akan on tersendiri. Aku tertanya juga seperti tak logik alasan tu. Jam 2 pagi, aku bangun sendirian menuju ke motor dan tanpa bantuan pemandu, aku bergerak menuju bangka membuat rondaan. Sunyi dan hening tempat tu, berkabus serta terang benderang dengan limpahan lampu-lampu jalan yang menerangi perjalananku waktu itu. 10 minit bermotor, sampailah aku ke bangunan B0. Terang benderang lampu di dalamnya. Sedangkan pada rondaan jam 8 malam sebelum tu, aku dah mengarahkan staf supaya menutupnya. Aku masuk ke dalam dan terus off semua suis-suis lampu. Baru beberapa langkah untuk beredar, tiba-tiba sebuah lampu terang semula. Seperti ada yang hidupkan suis lampu. Buka semula pintu, aku terus off dan jerkah memberi amaran. Sekali lagi hang duk main suis-suis ni, hang siap. Kata Osman BK. Saja je dia menjerkah untuk memberanikan diri. Jadi dia pun menuju ke motor. Aku meneruskan rondaan ke bangka. Satu tempat yang paling dibenci oleh staf-staf di tempat kerja tu, apabila tiba di pokok mempelam telur yang rendang di tengah-tengah kawasan bangka yang luas tu. Siapalah yang menanam pokok mempelam tu tidak diketahui. Buahnya memang lebat ketika musim dan manis buahnya. Jika makan, isinya rangup apabila digigit mengunggisnya. Buah mempelam lebat ketika itu. Aku berhenti seketika dan mula mengutip buah-buahnya yang gugur. Tak payah berlampu suluh, kawasan dah diterangi lampu-lampu jalan dah. Kalau tunggu siang, memang tak sempat lah. Sambil makan, bersandar di pokok. Sebiji, dua dan hingga lupa berbiji-biji dihunggisnya. Rupa-rupanya dah sejam setengah aku melayan makan buah mempelam dan rileks di pokok tu. Leka, seperti ada yang melayan lepas biji ke sebiji aku makan. Dek, kerana lama aku tak balik ke pejabat, pemandu yang sepatutnya mengiringiku mula mencariku di dalam bangka. Bila nampak lampu jeep Land Rover di kejauhan, aku pun mula menyorokkan diri sambil berbaring di rumput. Sampai macam tu sekali ya. Apabila pemandu melihat motorku yang diparkir di tengah jalan, dia pun menghampiri ke pokok mempelam. Tidak nampak kelibatku di situ. Dia mula resah lah. Motor ada, orangnya tak ada. Rasa tak sedap hati dan meremang bulu roma. Aku yang baring di rumput hanya mengekek sendirian apabila melihat pemandu yang begitu resah. Apabila bunyi mengekek tu, apabila di telingaku kedengaran suara halus mengekek. Mengekek juga. Dia terdengarlah suara macam mengekek lah. Apabila ku dongak ke atas, ada satu kelibat sedang bertenggek di dahan pokok sambil merenung tajam ke arahku dengan mata yang merah menyala. Bila terpandang makhluk tu, aku hanya menjerit tapi tak terkeluar suaraku. Lantas aku bangun dan memecut ke arah jeep. Bila terlihat, aku dah mula memecut laju. Pemandu yang dah panik sejak tadi terus memandu mengejarku di belakang sambil menjerit ke arahku. "P.O. Man, tunggu saya!" Akhirnya, dia juga meninggalkan kenderaan tanpa dimatikan enjin dan berlari bersama-samaku balik menuju ke pejabat. Land Rover dan motorku ditinggalkan begitu saja. Sampai di pintu pagar, lantas aku bertanya pada pemandu, "Awak hang tinggalkan jeep tu, tak ambil aku?" "Nak ambil P.O. macam mana? Benda tu ada kat belakang jeep duk mengilai," jawabnya terputus-putus.
Enjin jeep masih hidup ya Oman, katanya padaku. Tak apa, biar pi. Lepas subuh kita ambil, jawabku lagi. Semasa berlari balik tu, aku sempat menjeling ke arah bangunan B0 yang sebelumnya aku off lampu, dah terang benderang semula. Selepas solat subuh, aku bersama pemandu memasuki kawasan bunker untuk mengambil semula kenderaan kami. Pagi tu kami berdua tidak menceritakan kepada sesiapa pun mengenai peristiwa memalukan tu. Akhirnya, bila ku pandang ke muka pemandu tu, kami tergelak bersama apabila mengenangkan peristiwa lari pecut tu lah. Nasib baik zaman tu tak ada CCTV lagi. Kalau tidak, malulah. Sekian daripada kisah Osman BK dan diolah semula oleh Iskandar Zulfakar.